Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang artikel yang bertajuk Aktiviti Penilaian dalam Makmal menggunakan peta konsep dalam menjana kemahiran berfikiran aras tinggi suatu kerangka teori. Artikel ini ditulis oleh Intan Baizura, Nur Afandi, Nur Hasniza dan Muhammad Nur pada tahun 2015. Kumpulan 4 terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Daniel Nini Ansuna, Muhammad Najib, Nur Zafirah, Umi Sakinah dan Najwa Fatinah. Idea utama artikel ini adalah penulis mencadangkan satu kerangka teori bagi melaksanakan penilaian alternatif yang baru dengan menggunakan konsep peta dalam aktiviti makmal. Antara teori yang diketengahkan termasuklah teori konstruktivisme, teori kognitif dan teori taksonomi Bloom semakan semula, di mana teori taksonomi ini digunakan sebagai pengukur tahap kefahaman pelajar. Penulis menyatakan bahawa aktiviti pentaksiran dan penilaian mengukur tahap kejayaan sesuatu proses PNP. Teori seperti teori konstruktivisme dan kognitif menyatakan bahawa pelajar perlu terlibat secara aktif bagi membina dan menguatkan lagi pengetahuan mereka. Melalui kajian yang penulis dilaksanakan, mereka menetapkan bahawa peta konsep sebagai bahan pengukur tahap kefahaman pelajar. Bagi sistem pengelasan pula, penulis telah memilih teori taksonomi Bloom semakan semula tahun 2001. Teori ini mengambil 4 daripada 6 pengelasan dari teori taksonomi Bloom yang telah dipelopori oleh Benjamin Bloom. 4 pengelasan ini adalah mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Penulis menyatakan bahawa guru akan menilai peta minda pelajar sebelum sesi makmal dan juga selepas sesi makmal untuk mengetahui peningkatan kefahaman pelajar terhadap sesi pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan peta konsep terhadap proses pembelajaran dan pengajaran merupakan satu perkara yang baru dan boleh dianggap inovasi kerana peta konsep ini dapat mengikis kemahiran berfikir pelajar yang lebih tinggi dan kreatif. Pelajar membawa pengetahuan sedia ada mereka daripada luar kelas, yang mana idea tersebut kebiasaannya merupakan kesalahan konsep yang sepatutnya mereka kenal pasti. Manakala seterusnya mereka perbaiki dengan kehadiran idea baru yang dipelajari. Peta konsep merupakan alat visual yang telah banyak diakui oleh kajian-kajian lepas terhadap potensinya yang luas, bukan sahaja sebagai alat pembelajaran dan pengajaran yang berkesan, malah juga sebagai alat penilaian alternatif yang baik dalam mendedahkan kefahaman pelajar terhadap satu unit pembelajaran. Aktiviti pembelajaran dalam makmal akan dinilai menggunakan peta konsep pra dan post makmal, di mana pra makmal ini ia dinilai daripada proses awal pemetaan tersebut dari aspek kerangka sehinggalah ke proses post makmal yang dinilai daripada peta konsep yang berteraskan kemahiran fikir pelajar yang lebih kepada aras tinggi. Ia sangat berguna bagi mendedahkan perkembangan konsepsual pelajar. Pelajar dapat mengadaptasi idea-idea pengetahuan dalam satu topik pembelajaran aktiviti makmal melalui konsep-konsep penting yang mereka cuba hubung kaitkan semasa membina peta konsep sebelum aktiviti makmal dijalankan. Informasi ini wajar digunakan secara praktikal kerana pendidikan abad ke-21 menekankan kepada perolehan kefahaman ilmu pengetahuan secara mendalam serta keupayaan pelajar untuk berfikir pada aras yang lebih tinggi. Peta konsep ini menjadi satu inovasi yang wajar dilaksanakan disebabkan aktiviti penilaian dan pembelajaran berasaskan KBAT dapat diterjemahkan secara menyeluruh melalui peta konsep ini. Ia sangat relevan kerana 4 taksonomi Bloom yang tertinggi diketengahkan, iaitu bermula daripada mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta merujuk kepada Kementerian Pelajaran sebagai aras penilaian terhadap penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Baiklah, seterusnya saya Nur Zafirah binti Zainal Abidin akan membentangkan tentang intipati utama.
Intipati utama dalam kerangka teori aktiviti penilaian dalam makmal menggunakan peta konsep dapat menjana kemahiran berfikir aras tinggi. Ianya terbahagi kepada 3. Antaranya ialah taksonomi Bloom semakan semula, di mana dalam kerangka teori ini telah mengetengahkan 4 hierarki tertinggi di dalam set ini yang diyakini mampu rangsang kemahiran berfikir aras tinggi murid. Proses ini berlaku semasa murid melaksanakan peta konsep tersebut. Murid perlu menggabung jalinkan 4 elemen hierarki tertinggi, iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Seterusnya ialah teori konstruktivisme, yang mana teori ini secara tak langsung diterapkan semasa aktiviti penilaian menggunakan peta konsep dijalankan. Di bahagian ini, murid sudah ada pengetahuan awal dalam melaksanakan peta konsep tersebut. Sebagai contoh, sebelum guru melaksanakan sebarang penilaian, pasti guru sudah terlebih dahulu memberikan latihan kepada murid. Daripada proses itulah, murid ada pengetahuan awal dalam pelaksanaan peta konsep. Daripada teori konstruktivisme, ianya terus berkembang kepada teori kognitif. 2 teori ini saling berhubung kait kerana semasa proses pendedahan awal dilakukan, turut berlaku proses asimilasi dan akomodasi. Untuk cadangan penambahbaikan, penulis boleh mengupas dengan lebih lanjut dan jelas mengenai kesediaan guru untuk menilai menggunakan peta konsep dalam pentadsiran. Selain itu, penulis hendaklah memberi penekanan kepada cabaran yang dihadapi semasa aktiviti penilaian dalam makmal. Kaedah pengumpulan data juga harus melibatkan pelajar bagi mendapat gambaran daripada pandangan pelajar itu sendiri. Seterusnya, penulis hendaklah menambah glosari dalam penulisan untuk memudahkan pembaca untuk membuat rujukan dan juga memahami artikel ini. Penulis juga boleh memasukkan data sokongan dalam artikel untuk mengukuhkan lagi ujahan penulis. Akhir sekali, penggunaan grafik seperti rajah atau carta juga akan membantu penyampaian artikel dengan lebih mudah. Baik, secara keseluruhannya, artikel ini mempunyai idea yang menarik yang cuba diketengahkan oleh penulis supaya pelajar lebih memahami dalam menguasai topik pembelajaran bagi merangsang murid ini berfikir aras tinggi. Penulis juga mengetengahkan beberapa teori yang membincangkan juga mengaitkan teori tersebut dengan aktiviti penilaian dalam pembelajaran di mana murid akan memvisualkan apa yang difahami dalam bentuk peta konsep. Dalam artikel ini juga, penulis memberi cadangan dalam membentuk kerangka teori kajian bagi merangsang terhadap pembinaan pengetahuan dalam membantu meningkatkan aras kognitif pelajar. Secara keseluruhannya, artikel ini menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami dan juga perincian atau penulis membincangkan secara terperinci bagi pembaca memahami dengan lebih jelas penulisan yang disampaikan. Seterusnya, setiap perbahasan yang diutarakan disokong oleh beberapa artikel sokongan. Sekian, terima kasih.